dan di studio kita bersama dengan dua orang tetamu. Di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Siti Aisyah Yahya selaku pensyarah Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih doktor bersama kami. Sama-sama. Doktor sihat doktor? Sihat alhamdulillah insya-Allah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pula kita ada Ayu Hot FM. Hai, cantiknya berkebaya. Terima kasih. Sihat Ayu? Sihat alhamdulillah. Ya, awal-awal tadi Ayu masuk bilik makeup, saya dah tanya, Ayu cantiknya baju. Manis je nampak. Tapi baju simple yang kita suka. Tapi apa pun bercakap mengenai adab berziarah Betul. ni. Okey, doktor rasa memang pentinglah kan kita untuk berziarah satu sama lain walaupun kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Betul? Betul, sangat penting. Okey, Ayu rasa? Bagi Ayu sangat-sangat penting jugalah. Praktikal. Praktikal. Okey. Baik, tetapi apa yang menjadi permasalahan adalah dulu bila nak berziarah tu lain sedikit kan. Mungkin saya tidak ada tak wujud lagi saya tapi melalui cerita-cerita mak saya, nenek-nenek saya kan. Dan sekarang ini dah berbeza dah, zaman pun dah beralih kan. Apa yang doktor melihat menjadi masalah sekarang ini bila kita berziarah? Okey, masalah. Okey, cerita masalah ni memang banyak masalah lah. Okey, sebelum saya pergi kepada masalah tersebut, saya ingin berkongsilah dalam sebuah satu hadis yang mana hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ada 3. So tanda yang pertama adalah memuliakan tetamu. Okey, kita kena memuliakan tetamu. Dan yang kedua adalah kita sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, kita kena bercakap yang baik-baik dan kita kena, kalau tak dapat cakap yang baik-baik, lebih baik diam. So itu memang hadis yang menunjukkan memang pentingnya berziarah, memang pentingnya kita mengeratkan silaturahim. So namun jika kita tak menjaga adab, jika kita tidak, ialah contohlah sebagai orang Islam, apa penonton yang mungkin daripada kalangan orang Islam tidak memegang kepada hadis ini, namun bila orang datang dia akan buat macam tak apalah. So dia akan menunjukkan muka yang tak welcome. So dia, ialah maksudnya kat sini saya cuba membawa masalah membawa isu antara orang yang datang ziarah dengan kita sebagai tuan rumah. Sebab kadang-kala orang datang ziarah ni dah okey. Dah okey sangat kan. Dah memang happy dah nak datang, beradab dah menjaga apa semua, tapi orang yang tuan rumah tu pula dengan muka yang tak welcome. Dengan dengan muka yang tak ceria, lepas tu macam memilih bulu. Contoh bagi duit raya kan. Kita tengok dia ni anak doktor. So tak apalah kita bagi duit raya mungkin RM20. Tapi kalau kita tengok macam ada kanak-kanak yang datang saja-saja je kan, macam ketuk-ketuk, betul kita siap tanya, ni nak makan kuih ke nak bagi duit? Lepas tu kita akan kalau dia kata nak duit, mungkin kita akan bagi RM1, RM2. So di situ hadis itu menunjukkan bahawa 3 perkara tanda-tanda orang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhirat ada 3, iaitu kita sentiasa kena menjaga silaturahim, kita sentiasa memuliakan tetamu dan kita kena sentiasa berbaik sangka, bercakap yang baik-baik. So bila kita berpegang pada 3 perkara, insya-Allah takkan ada masalah. Sebab adab orang yang ziarah dengan tuan rumah tu sendiri pun dah tahu adab, maka semuanya smooth. Okey, bermaksud kalau kita pegang ketiga-tiga tu insya-Allah harmoni semuanya. Yang main peranan adalah tuan rumah dan juga yang menziarah. Okey, tetapi saya berpegang kepada yang pertama tadi, kita memuliakan tetamu. Betul. Kita sebagai tuan rumah, kita hari raya ni kita suka orang datang rumah. Ramai dalam kalangan kita yang suka orang datang rumah. Akan tetapi kalau boleh saya tanya kepada Ayu sendiri, kita sebagai tuan rumah, agaknya kita manusia biasa kan? Mesti ada benda yang kita suka, ada benda yang kita kurang gemar dan sebagainya. Macam Ayu sendiri, apa agaknya yang kurang digemari kalau tetamu buat dekat rumah Ayu? Kalau Ayu sebagai tuan rumah lah, Ayu sedikit kurang gemar bila contoh macam ada anak-anak kecil kan. Kita faham je anak-anak kecil ni dia macam dia suka sana, dia pergi sini kan. Tapi usually kalau kita as a parent, kita pandai kontrol sikit, kawal sikit. Kita before datang rumah orang, kita dah siap-siap bagi tahu. Dah bagi guideline. Nanti duduk rumah orang, jangan ni jangan sana ke sini. Ya, betul. So lagi satu, bila kita jadi tuan rumah ni, antara benda yang kita tak suka juga bila whenever orang datang kat rumah kita, tapi bila balik nanti dia cakap pula apa keburukan yang dia nampak kat rumah kita. Itu antara satu benda yang kita patut simpan jugalah. Baik. Sebab itu saya nak masuk sikit Ayu. Sila ada dalam kata-kata hukamat dalam Islam, dia kata bila kita datang ke rumah orang, kita kena, mata kita gunakan ibarat seorang yang buta. So memanglah kita masuk kalau buta, maksudnya melanggar pula kan. Maksudnya ibarat mata kita buta, maksudnya bila kita pandang,
mungkin kita tengok okey lansir mungkin tak matching dengan sofa contohnya lah kan. Apa tu kapet tak sama dengan dinding cat. So ibarat buta, jangan cakap-cakap, dan bila kita keluar daripada rumah orang ibarat kita menjadi orang bisu. So kita kena pegang kata-kata tu, insya-Allah damai. Baik. Jadi niat kita menziarahi seseorang itu adalah untuk kita bertanya khabar, meluangkan masa bersama mereka. Jadi kekurangan di mata kita tu kita ketepikan. Kita tutup sekejap. Tapi doktor, apa yang menjadi masalah juga adalah seperti Ayu katakan, kita fokus bab anak dahulu lah ya. Bukan nak kata anak ni menjadi masalah, tetapi apa yang menjadi masalah adalah apabila ibu bapa tidak membetulkan anak-anak mereka. Macam tak apalah budak kecil memang budak kecil. Tetapi kita harus faham apabila kita ke rumah seseorang, mereka pun ada juga peraturan mereka kan. Lompat atas sofa, basuh kaki pula kotor, makan biskut separuh dekat sofa. Biskut Elmer London lap kat sini. Sakit dah lah, sofa baru pula. Jadi dari sudut seorang ibu dan juga bapa, apa yang harus mereka lakukan untuk mendidik anak-anak mereka? Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada Islamik lah ataupun secara moralnya. Yang pertama sekali bila kita nak datang rumah orang, okey kita dah siap dah beritahu anak kita ataupun ahli keluarga kita ataupun kita bawa adik-beradik ke apa ke. Okey kita pergi rumah orang, contoh kita kata okey kita pergi rumah orang ni dia agak susah. So jangan nak expect nak makan banyak-banyak. Jangan expect dekat situ nanti dihidang ayam golek ke apa rendang rusa ke rendang apa-apalah kan. Nak expect yang lebih-lebih kan. Hantar-hantar dia hidang kat kita adalah mungkin sambal sardin. So peraturan-peraturan macam itulah. So bila kita dah bagi tahu kepada ahli keluarga ataupun anak-anak kita, diorang pun dah tahu. Oh okey ahli orang ni macam gini-gini. So kita kena bersedia mindset. Sebab itulah kalau dalam Islam ada beberapa perkara adab kita untuk menziarah. Yang pertama kita kena jaga masa dan bagi salam. So contohlah tak boleh menziarah waktu malam tiba-tiba kita tak set masa pun, tiba-tiba Syirah ada kat rumah tak ada tapi aku dah dekat depan rumah kau. Nampak kereta kau ni dah dekat depan rumah aku nak sorok pun tak sempat. So macam mana nak sorok ada pengalaman sorok Okey, yang kedua kita kena jaga pandangan tadi. Dan yang ketiga kita kena jaga aurat. So sebab bila raya ni kita dah cakap kat anak-anak ataupun orang yang datang tu kita kata okey, kita tak boleh bersalam sebarangan dengan pakcik makcik sebab itu aurat kan. Dan ada kala juga masyarakat kita ni bila dia pergi ke rumah kita dia pakai tudung. Elok pakai tudung kan, tapi bila kita pergi rumah dia dia buka pula contohnya lah kan. So kat situlah menjaga aurat, jaga masa dan kita kena ikut semua ni dan kita juga disunatkan untuk mendoakan kepada tuan rumah. Dan paling penting sekali kita kena bagi tahu anak-anak dan orang yang datang adalah jaga mulut. Jaga mulut. Contohlah kita makan kuih kan. Lepas tu ada juga kadang tu tetamu dia kata, sedap tak kuih ni? Antara mak masak dengan contohlah mak masak mana sedap? Depan kita kan. So kita kena jaga mulut. Sebab itu saya kata daripada awal lagi sebelum kita datang kita dah mindset kepada anak-anak dan orang yang datang, kita kata okey keluarga dia macam ni. Jangan pula kita nak jadi pelahap kan. Makan semua sekali kan. Tuan rumah tak suruh lagi makan, kita dah nak makan lapar-lapar kan. Lepas tu kita kadang-kala kita macam tercakap juga, kita kata ada kuih yang buat sendiri tak? Saya nak makan kuih yang buat sendirilah. Tak ada pula, jangan makan pula kan. Alamak tak ada pula kan. So benda-benda macam itulah menyebabkan orang rasa macam kenapa dia ni kan. Dan satu perkara lagi, kita ni suka kadang-kala kita suka body shaming. Betul. Dengan tuan rumah kan. Contoh kita kata rasanya kau sebelum ni diet kan, kenapa macam berisi je lagi kan. Macam saya raya ni memang tema gemuk lah. Jangan macam tu. Masih cantik. Masih cantik dating kan. Dating. Ayu asyik panggil saya dating saja. So insya-Allah. So kita jangan body shaming, kita jangan cakap macam saya kata tadi lah, sofa tak sama dengan lansir apa semua kan. Jangan cakap benda macam tu. Kalau kita nak cakap tak tahan juga, mungkin kita balik rumah nanti kita cakap nak meluah kan. Kita meluah je lah. Itulah yang boleh saya kongsikan. Okey, baik, sedikit lagi bila cakap tentang anak-anak, tak semua anak kita boleh kontrol sebenarnya. Apa yang keluar dari mulut mereka ini kadang-kadang kita pun terkejut. Saya nak tanya pengalaman Ayu sendiri, pernah tak tegur anak-anak buah ke, anak-anak tetamu ke? No. Okey, sebenarnya kalau nak cakap Ayu ni Ayu tak ada adik-beradik. Ayu nak tunggal. So Ayu tak adalah pengalaman yang macam nak kena ditegur apa semua. Tapi alhamdulillah lah, Ayu pula dibesarkan sebagai macam ibu dengan abah Ayu pun memang dah ajar dulu before pergi rumah orang bawa buah tangan. Dia kata, kamu Ayu kalau tak nak bagi buah tangan, bagilah duit sikit. Dah bekerja kan. Lepas tu kalau macam let's say dekat rumah orang, ya betul macam doktor cakap, kita kena butakan mata, bisukan mulut. Jangan cakap apa-apa. Betul. Dan satu lagi perkara yang Ayu rasa
macam kalau kita tak kisahlah tuan rumah ke, kita jadi tetamu ke, jangan berjanji kalau benda tu tak boleh tepati. Contoh, let's say, dia kata, Ayu, ada kat rumah tak pukul 2 nak datang lah. Tiba-tiba kita pun dah prepare, dah ni apa semua. Tiba-tiba 2:30 tak datang tapi tak inform. Itu akan jadi macam, dia akan banyak kacau lah. Kita mungkin boleh keluar. Diorang pun macam kita dah prepare, mak kita dah masak apa semua kan. Dia tak datang, dia jadi macam, aduh, kesian je kat mak kita kan. Contoh dia macam tu lah. Macam pula rendah rusa kan. Alamak, rendah rusa saya. Okey, saya tengah membaca komen-komen di Facebook sebenarnya. Okey, sambil-sambil saya baca ni Syira, apa kata kita dengarkan dahulu pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sekejap lagi saya kongsikan. Jom kita dengar. Ada yang menarik ke? Adat berziarah tu mestilah kita kena ada, terutamanya kalau kita pergi rumah orang, kita kena pastikan yang kita nak pergi tu walaupun hari raya, kita kena pastikan tuan rumah tu memang dah bersedia. Memang kita tak nafikan hari raya makanan sudah disediakan, tapi kalau kita rasa ramai orang datang, makanan pun dah tak berapa nak ada, kita jangan mengharapkan tuan rumah nak beria untuk fikirkan kita. Sebab kita tahu kalau kita rasa macam setakat makanan apa yang ada, kita kata orang tu jangan meminta-minta. Dan satu lagi yang saya selalu pesan ataupun saya selalu cakap pada diri saya, jangan duduk rumah orang lama-lama sebab dia pun ada masa dia dengan keluarga dia. Bagi saya amat penting, especially bila kita ingin menziarah, kita janganlah menanya soalan-soalan yang sensitif kepada seseorang itu, macam bila nak dapat anak, bila nak kahwin. Sebab ini mungkin akan menyinggung perasaan mereka, sebab lagi di bulan Syawal ni lah tujuan kita untuk menziarah mereka, menghormati mereka, menanya khabar mereka. Sendiri saya memang akan pesan dekat anak-anak saya, kita nak pergi rumah orang ni, so kena behave, kena ada dia punya do and don'ts, apa yang boleh pegang, apa yang tak boleh pegang. Sebab benda ni sangat penting tau sebenarnya, sebab adab itu dia diajar daripada rumah. Jadi bila saya tak berapa nak agree bila orang selalu cakap macam apa tu, alah budak-budak, dia tak boleh. Sebab budak-budak tu yang kita kena ajar daripada budak-budak. Bila dah tua tu dia dah kalau tak adab, dia dah tak bagi, tak ada adab dah tu kan. Okey, baik, kembali bersama kami. Saya sebenarnya tengah baca komen-komen anda. Okey, ini komen daripada Syafira Zaki ya. Syafira mengatakan yang tiap kali hari raya paling tak suka kalau sebarangan orang suap baby makan biskut raya, suap coklat lah. Oh, saya tahu biskut apa yang ditujukan tu. Mungkin biskut orang lain yang suap dekat baby dia kot. Betul. Okey, ini komen daripada Puan Natira. Puan Natira berkata, adab berziarah pada Aidilfitri sebaiknya bukan pada awal pagi atau lewat petang. Saya amalkan berziarah pada jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Waktu petang pula bermula jam 3 petang hingga 5 petang. Tidak perlu lama-lama, memadai 15 minit satu rumah. Jika menghadiri rumah terbuka pula, saya hadir seperti waktu yang ditetapkan. Ada yang lain ke sebelum tu? Saya punya line ni agak slow sebenarnya. Okey, ada satu lagi saya nak bacakan daripada Syam Roslan. Paling ketara apabila masa yang paling minimal untuk berada di rumah tetamu dan tempat terhad apabila tetamu lain bertembung masa yang sama. Menjadi masalah ketika berziarah jika tidak mahir pengurusan masa dan etika kunjung-mengunjung. Okey, doktor, saya nak sentuh sikit berkenaan bila bertembung dengan tetamu lain. Kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni lupa sebenarnya. Bukannya dia penting diri, tapi dia lupa. Dia lupa tetamu lain tunggu masa untuk makan. Selalunya doktor, macam mana kita nak buat ni? Untuk berapa lama masa yang diperuntukkan ataupun ada cara lain? Okey, bagi saya lah, kita sebagai tuan rumah memang kita kena berlapang dada lah. Okey, dia dah datang, ini pun datang kan. Contohlah dua keluarga sekali datang. Dan kita mungkin ada dua ruang tamu. Contohlah ruang tamu tempat kita makan biasa dengan keluarga, satu ruang tamu tetamu. Dan biasanya kalau saya buat keluarga yang rapat, saya akan bagi tempat yang kita punya biasa makan. So kalau kawan-kawan mungkin kita bagi dekat ruang tamu. So dan kat situ juga kita kena pandailah adjust dua-dua sekali. Ataupun kalau diorang berdua ni mempunyai pekerjaan yang sama, personality yang sama, maksudnya boleh saja kita berborak dalam satu hall yang besar. Lepas tu kita makan sama-sama sebab secara tak langsung dia boleh juga mengeratkan silaturahim. Dan banyak juga pengalaman saya bila diorang tersama datang ni,
boleh pula bertemu jodoh. Antara kawan dengan keluarga, bertemu jodoh. Cakap, bila datang kerui kahwin, cakap, macam mana kamu berjumpa? Dia cakap, dululah datang pergi rumah akak, lepas tu terjumpa sama-sama. Saya dah rumah saya dah. Okey, baik, saya akan datang. Tapi saya rasa lebih daripada saya, Ayu. Adakah Ayu tahun ini akan menziarahi mana-mana rumah dengan harapan bertemu jodoh? Ayu. Alamak. InsyaAllah. InsyaAllah. I rasa macam better kita pergi rumah jodoh terus kan? Okey. Dah ada. Tapi ada ke? Dah ada. Mungkin ada. Dah okey. Tapi nak tanya juga dalam kita tapi sorry saya tergelak sebab mungkin awak pergi dengan harapan nak bertemu jodoh tapi jodoh tu orang lain punya. Alamak, macam mana? Kita dah make sure dah itu kita punya. Kita Kita dah pastikan. confirm dah. Kita dah confirm dah. Bukan. Kita dah make sure mak awak ada dekat rumah. Saya ada buat kuih raya ni. Tapi saya tak buat lah, saya beli. Asalkan buat orang kan. Okey, baik, dah bercakap mengenai menziarahi rumah orang kan. Sekarang ni zaman kita semua perlukan gadget, telefon. Kalau tak ada telefon tak boleh kan. Lepas tu anak-anak muda sekarang ni pula, alamak tak naklah pergi, boring lah. Tapi perlukan telefon juga. Saya rasa boleh sahaja gunakan telefon, tetapi perlulah ambil masa untuk kita bercakap juga, kita bersosial dengan mereka yang kita menziarahi kan. Tapi ini menjadi masalah sekarang ni. Kadang-kadang kita lihat adik asyik main telefon je kan. Ayu melihat ni sebagai satu masalah ataupun tak apalah, biarlah daripada buat masalah kat rumah orang, baik duduk diam-diam main handphone. Satu lagi siap minta wifi rumah orang. Itu tak password. Itu sebenarnya dah tak okey tau kalau sampai part macam kita melangkaui batas itu part yang macam tu kan. Tapi bagi Ayu, I lihat perkara ni sebagai satu benda yang tak patut kita praktikkan. I mean like macam kita boleh tengok handphone macam Sugi kata, kita boleh tengok handphone tapi berpada-pada. Let's say kalau dekat ruang tamu tu kita dikelilingi oleh orang yang lebih tua kan. Kita perlu orang kata berbahasa-basi. Borak saja, chat. Kita boleh borak apa-apa sekalipun tentang kerja ke, tentang apa yang kita tengah buat sekarang ataupun pasal dulu kalau kita tahu tuan rumah tu seorang doktor. Mungkin boleh tanya sikit dulu, doktor Datin pun boleh. So mungkin boleh tanya pasal kerjaya. Sebenarnya banyak sangat cabang yang kita boleh tanya lah. Dia bukan depends kepada kita perlu macam tunggulah tuan rumah tanya baru kita jawab. Tak boleh macam tu sebenarnya. Ada masa whenever kita macam tengok urgent, kod ada WhatsApp daripada ahli family yang lain ke ataupun kerja ke, mungkin bolehlah sekejap tapi tengok keadaan kita, macam read the room orang kata kan. Tengok kalau macam semua orang macam kalau macam makcik pakcik busy hidangkan, apa kata kita pun pergi dapur hidangkan sekali kan, bukan macam tak apalah tunggulah hidang nanti makanlah sekali. Macam selalu menantu yang baik lah. Saya suka soalan Sugi dan saya suka jawapan daripada Ayu, ambil masa untuk bersembang. Dan kalau kita bercakap tentang adab bersembang ni pula, kebanyakan anak muda daripada kita, kalau kita dapat lihat viral di social media, mereka bila bersembang, contoh bila nak kahwin dan sebagainya, mereka cepat marah. Sedangkan sebenarnya orang-orang tua ni sekadar nak bersembang. Apa pandangan doktor? Bagi saya, waktu kita menziarah itu yang termasuk dalam adab-adab tadilah, memang kita kena avoid, kita memang elakkan soalan-soalan yang negative vibe. Soalan yang membuatkan orang lain macam daripada happy, muka happy macam dia sensitif. Sensitif, yang mengganggu privasi. Contohlah kalau biasa kita panggil makcik-makcik bawang kan. Kalau yang bujang dia kata bila nak kahwin, nak macam tengok kau dah 3 tahun dah asyik datang seorang-seorang kan. Lepas tu yang dah kahwin, bila nak ada anak? Bila dah ada anak, bila nak tambah anak? Kan nasib baik dia tak tanya suami kita apa bila nak tambah isteri kan. Memang okey, so kat situ bagi saya kita sebagai orang tua kita kena sentiasa ingatlah kepada anak-anak, kepada kita sebagai ibu bapa kita kena ingatkan kepada anak-anak apa ada adab peraturan, apa yang kita perlu buat, dan kita jangan sebut perkataan body shaming, tanya kurus gemuk, memang saya tema gemuk contohnya lah kan. Lepas tu nak cakap benda-benda yang negative vibe. Dan kepada penonton utamanya golongan muda lah. Bagi saya kalau kita nak main game, kita datang rumah kawan kita sekadar nak main game, apa kata kita lepak mamak ataupun kafe mana-mana, kita borak sampai pagi. Tak adalah borak sampai pagi kan, sampai tengah malam. Sebab bila kita dengan kawan-kawan kita nak main game apa semua kan, sebenarnya mengganggu privasi saudara mara dan ahli keluarga dalam rumah tersebut. Kita tak sedar, kita rasa macam seronoknya pergi rumah dia ada aircon, macam bestnya ada makanan kan, rumah dia ada bibik pula yang serve makanan kan. Tapi dia tak sedar yang mak ayah mak ayah kawan ini macam
telefon ni bila nak balik kan. So dia tak sedar. So benda-benda itu kepada golongan muda tolong aware, tolong ingat diri apa peraturan. Noted, doktor. Dan saya melihatnya dari perspektif yang berbeza juga sebab yelah sekarang ni zaman teknologi tak salah kalau nak main telefon sebab kadang-kadang budak-budak yang main telefon ni itu yang membuatkan mereka mendapat kawan-kawan, dapat mengeratkan silaturahim dengan cousin-cousin mereka yang tak jumpa lama. Tengah main game ke? PUBG ke? Jom kita main sama-sama. Ataupun macam berTikTok. Jom kita buat TikTok ni semua. Semua ni boleh buat. Aktiviti juga sebab ada orang kadang-kadang introvert, tidak boleh memulakan sesi apa orang kata nak bercakap tu kan. Jadi handphone itu membantu tetapi berpada-pada saya rasa. Betul. Okey, baik, di akhir perbincangan ini mungkin Ayu sebagai anak muda ada sesuatu nak diperkatakan kepada penonton-penonton adab untuk kita menziarahi satu sama lain di Syawal ini. Okey, ini antara orang kata tips daripada Ibu Ayu lah. Daripada dulu sampailah sekarang. Kalau kita nak pergi rumah saudara mara ataupun tak kisahlah siapa-siapa anak-anak lagi kalau calon bakal mak mertua begitu. Banyak kali cakap ni lah. Dia kahwin yang lupa juga. Boleh. Kita kenalah bawa orang kata macam buah tangan ataupun kalau tak ada buah tangan tak apalah kalau duit raya. Let's say kalau kita ada kemampuan bagi duit raya. Tapi kalau macam untuk golongan muda pula macam Ayu, kita pergi rumah orang satu kita kena jaga pemakaian. Itu paling pentinglah sebab kita bukan orang kata beraya dengan kawan-kawan kita saja. Ada juga orang tua, ada juga mak ayah dia, abang dia kan. So kita kena jaga daripada segi batas tu. And then bila kita dekat rumah orang, jangan orang kata berkelama-lamaan. Macam doktor cakap tadi, Ayu memang tak suka kalau kita duduk rumah orang lama-lama sampai 2-3 jam. Better kita borak dekat luar kan. And paling pantang sebelum pergi rumah orang, kita tanya dulu. Assalamualaikum, ada dekat rumah tak? Ayu nak datang ni. Jangan terjah. Sebab Ayu tak suka kalau orang terjah rumah Ayu juga tahu. Sebab kita tak prepare. And kita risau macam kalau kita dekat luar, kita tergesa-gesa nak pulang ke rumah. So itu antara orang kata tips yang I always amalkan lah untuk kita punya generasi muda. Kita just ambil mana yang baik daripada yang dah diturunkan daripada generasi yang lama. Kita ikut je, follow je. And satu lagi, jangan triggered kalau orang tanya bila nak kahwin. Betul. Jangan triggered. Itu orang kata just basa-basi je, nak bersembang saja. Okey, dan doktor pula ada apa-apa untuk dikongsi, nasihat untuk diberikan ataupun ucapan raya? Ucapan raya. Okey, nasihat saya terutama kepada diri saya lah dan kepada rakan-rakan ataupun semua yang akan pergi ziarah-menziarah ni lah. So yang pertama sekali kena jaga adab. Jaga adab dan kita jaga mulut kita. So ingat yang saya kata tadi, kita andaikan kita pergi masuk rumah orang ibarat kita buta dan bila kita keluar daripada rumah orang ibarat kita bisu. So kita jangan buat sesuatu perkara yang kalau boleh walaupun kalau kata bergurau berbahasa bahasa tu pun kalau boleh kita avoid, kita elakkan macam sebab kita ni nak bermaaf-maafan kan, daripada bermaafan kita jadi yang lain pula dah jadi dendam pula. Terus melukai. Melukai pula kan. Kalau bermaafan kalau bertemu jodoh ni tak apalah kan. Mention juga kan. Okey, saya rasa akhir daripada saya. So selamat hari raya, minta maaf zahir batin. So jaga adab ziarah-menziarah ni. Ayu ucapan raya. Ayu pun nak ucapkan juga selamat hari raya kepada seluruh umat Islam yang menyambutnya. And jangan lupa juga untuk dengarkan segmen Raya Ayu dekat Hot FM. Yes. Tahun ni Ayu tak balik kampung kan? Tahun ni tak balik kampung. Ayu Team Raya KL. Kita hashtag sama lah Team Raya KL. Okey, baik Dr. Siti Aisyah Yahya dan juga Ayu Hot FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita tak jumpa sekejap lagi kot kan? Selamat Raya Aidilfitri. Selamat Raya.